Tajuk utama 10 Zulhijjah 31 Julai, dua sahabat tidak sempat pulang beraya. Juga tulang rusuk tengkorak dalam perut buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringan. Dua sahabat maut ketika pulang menyambut Aidiladha selepas motosikal dinaiki mereka dirempuh pemandu yang dipercayai mabuk. Penunggang dan pembonceng meninggal dunia di lokasi kejadian selepas tercampak kira-kira 3 meter akibat dirempuh. Dalam kejadian 6.24 petang Khamis, Siti Nur Syahira Yazid 19 tahun dan Nur Syazan Nadira Mat Selan 22 tahun dalam perjalanan pulang dari arah Tangkak menuju ke Jasin, Melaka, manakala kereta Proton Pesona dipandu seorang lelaki bersama dua lagi rakannya dari arah Bandar Melaka ke Tangkak. Sejurus tiba di lokasi kejadian, kereta Proton Pesona dipandu lelaki berusia 26 tahun yang disyaki dalam pengaruh alkohol telah hilang kawalan sebelum terbabas memasuki laluan bertentangan. Nur Syazang merupakan pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Bendahara Jasin, manakala Siti Nur Syahirah adalah pelajar Kolej Politeknik Merlimau. Pemandu terbabit ditahan reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sambutan Aidiladha buat beberapa penduduk di Kampung Bangi Tambahan agak suram selepas rumah mereka dinaiki air jam 5 pagi tadi. Penduduk di Jalan KB7 dan KB8 kampung berkenaan antara yang terjejas teruk selepas rumah masing-masing dinaiki air lumpur sehingga paras pinggang dan dada. Setakat jam 12.30 hari, air masih belum surut. Ada penduduk berpindah ke pusat penempatan sementara di Balai Raya, manakala ada keluarga yang ditempatkan di asrama lelaki Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Kali terakhir berlaku banjir di kampung tersebut pada 2016. Hujan terlampau lebat malam tadi mungkin antara punca banjir. Kelihatan juga penduduk yang terpaksa menggunakan sampan untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Di Sarawak, beberapa anggota tubuh manusia antaranya tulang rusuk, tulang betis, tapak tangan dan serpihan dipercayai tengkorak serta selai baju ditemui di dalam perut buaya yang ditangkap di Batang Ulu Belawai, Tanjung Manis. Ia dipercayai milik seorang remaja lelaki, Ricky Gania, 14 tahun, dari rumah panjang Dadat, Tanjung Manis yang dilaporkan di bahan buaya ketika dia mencari siput bersama ibu saudaranya di sungai pada 26 Julai lalu. Buaya sepanjang 4.5 meter itu berjaya ditangkap pada jam 9.15 pagi tadi selepas reptilia itu tersangkut pada pancing berumpan ayam yang dipasang Pasukan Tindakan Pantas Hidupan Liar Sarawak Forestry Corporation. Buaya berkenaan kemudian dibawa ke darat dan perutnya dibelah di depan pegawai polis, keluarga mangsa serta penduduk kampung. Baju serta beberapa bahagian anggota badan manusia ditemui di dalam perut pemangsa. Bagaimanapun, katanya operasi pencarian diteruskan hari ini atas permintaan keluarga mangsa. Mangsa dikatakan keluar mencari siput di sungai berhampiran dan ditemani ibu saudara dan dua lagi rakannya pada 26 Julai lalu. Menurut saksi iaitu ibu saudaranya, beliau melihat sendiri mangsa ditarik buaya ke dalam sungai. Seorang pembantu rumah direman 4 hari selepas disyaki mendera seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun di Taman Kelang Perdana Kelang. Mangsa melecur di belakang badan, punggung dan peha apabila terkena air panas ketika wanita warga Indonesia berusia 30-an itu sedang memandikan mangsa di bilik air. Ketua Polis Kelang Utara, Asisten Komisioner Nurul Huda Muhammad Saleh berkata, suspek ditahan pada jam 1.30 pagi Khamis selepas polis menerima laporan berhubung kejadian daripada majikannya. Dalam kejadian jam 6.30 petang Rabu, nenek mangsa mendengar cucunya menangis selepas orang gajinya memandikan mangsa dengan air panas. Berdasarkan laporan, suspek dikatakan berbuat demikian kerana tidak mahu lagi bekerja dan ingin pulang ke Indonesia. Suspek yang mula bekerja sejak November tahun lalu tidak mempunyai sebarang masalah dengan majikan sebelum ini. Suspek ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah umat Islam yang tidak berpeluang menunaikan haji tahun ini harus menganggap ia sebagai satu ujian Allah yang memerlukan pengorbanan. Titah baginda penangguhan untuk mengerjakan rukun Islam kelima itu perlu sebagai langkah-langkah pencegahan menangani wabak COVID-19 bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Setiap yang berlaku ditentukan oleh Ilahi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui rahsia yang terselindung dan hikmah yang tersembunyi di sebalik penangguhan melakukan ibadah haji pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan pengorbanan ini dengan ganjaran yang lebih baik. Kepada Allah kita berdoa agar mempertemukan kita sebaik penyelesaian bagi menghadapi wabak COVID-19 yang begitu mengancam kehidupan alam ketika ini. Titah Sultan Nazrin ketika dunia sedang menghadapi ancaman wabak tersebut, pendirian kerajaan Malaysia selari dengan ketetapan kerajaan Arab Saudi yang berpegang kepada prinsip maqasid syariah menekankan keselamatan nyawa. Baginda bertitah, setiap yang berlaku ditentukan Allah dan hanya Allah yang maha mengetahui rahsia terselindung serta hikmah tersembunyi di sebalik penangguhan ibadah haji tahun ini. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Hari Raya Aidiladha dan memperingati Hari Pahlawan di Kem Sheikh Putra Ipoh hari ini. Kerajaan Malaysia akan mengadakan perbincangan dengan Arab Saudi mengenai kota jemaah haji untuk musim haji pada tahun-tahun mendatang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ia bergantung kepada realiti COVID-19 semasa termasuk di negara Arab itu. Katanya banyak perkara perlu dipertimbangkan termasuk persediaan Arab Saudi mengurus jemaah dalam situasi pasca COVID-19 yang perlu ditangani dengan cara berbeza. Kerajaan juga perlu membuat kajian dari sudut kos bakal haji serta kemampuan ekonomi negara selepas mengharungi situasi getir ekoran pandemik. Itu bergantung kepada banyak keadaan. Pertama, suasana COVID ini macam mana. Yang kedua, bagaimana persediaan Arab Saudi apabila berlaku satu pasca COVID. Dan yang ketiga, kita juga kena tengok dari segi kos-kos. Dan yang keempat, kita juga akan berbincang dari semasa ke semasa untuk kita tengok kemampuan jemaah-jemaah haji dengan meraihkan istita'ah supaya pelaksanaan ibadah haji itu dengan tenang, dengan baik. Dan isu kota itu insyaAllah kita akan bincang pada tahun depan lah secara khusus insyaAllah. Beliau ditemui selepas solat sunat Aidiladha di Surau Kampung Kubang Kekura, Kuala Terengganu. Beliau turut menyampaikan khutbah mengenai kelebihan mengadakan korban serta menyeru masyarakat agar mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika raya. Sementara itu, Datuk Dr. Zulkifli berkata pihaknya juga mengkaji semula giliran menunggu jemaah untuk menunaikan haji di Tanah Suci Mekah yang tertunggak ekoran COVID-19. Perkara itu tertakluk kepada perbincangan dengan Kerajaan Arab Saudi kerana setakat ini masih belum diketahui sama ada dibenarkan menunaikan haji atau tidak pada 2021. Daripada jumlah keseluruhan jemaah dibenarkan menunaikan rukun Islam yang kelima bagi musim haji 2020, 8 daripadanya merupakan rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi. Jemaah haji hari ini menyempurnakan salah satu daripada wajib haji iaitu melontar Jamrah Aqabah selepas melalui perjalanan dari Mina. Jika sebelum ini jemaah haji bersesak-sesak di Jamrah bagi menyempurnakan ibadah itu, namun situasi kali ini berbeza di mana jemaah perlu berada di lokasi yang telah ditandakan selaras usaha kerajaan Arab Saudi untuk mengekang penularan COVID-19. Jemaah juga turut dibekalkan dengan batu yang telah melalui prosesnya cemar bagi mengurangkan risiko dijangkiti wabak berkenaan. Setiap jemaah yang lengkap berpakaian ihram turut mengenakan pelitup muka selain melakukan penjarakan sosial.
Kemuncak ibadah haji bermula Rabu lalu dan telah menyempurnakan rukun terpenting haji iaitu berwukuf di Arafah semalam. Seterusnya, jemaah akan kembali ke Makkah bagi melaksanakan tawaf dan sa'i. Tahun ini, jemaah haji yang dibenarkan menunaikan rukun Islam kelima itu amat terhad, di mana kesemua mereka wajib menjalani ujian saringan sebelum dibenarkan menunaikan haji. Kerajaan Arab Saudi tahun ini dikatakan menampung kos haji meliputi peruntukan makanan, hotel dan penjagaan kesihatan. Kita berehat seketika, selepas ini lembu sada dan kerbau pink pilihan terbaik. Alhamdulillah bertemu kembali. Solat Sunan Aidiladha tahun ini ditunaikan dalam Norma Baharu dan mengikut SOP. Di Pahang, Yang di-Tuan Agong Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menunaikan solat Sunan Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan Indra Mahkota Kuantan bersama ribuan jemaah. Seri Paduka berdua turut diiringi ananda yang juga pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Sultan Abdullah menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum menunaikan solat sunat Aidiladha yang diimamkan Imam Satu Masjid Tengku Ampuan Afzan Muhammad Hafiz Muhammad Suhaili. Baginda bersama jemaah kemudian bertakbir raya sebelum mendengar bacaan khutbah Aidiladha disampaikan Kadi Kuantan Abdul Aziz Abdul Karim. Sultan Abdullah kemudian beramah mesra dengan jemaah dalam suasana Norma Baharu. Baginda kemudiannya turut berkenan berangkat ke kawasan penyembelihan lembu korban bersama jemaah. Pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail perlu dihayati setiap umat Islam. Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni berkata, salah satu bentuk pengorbanan yang dianjurkan agama ialah mematuhi setiap garis panduan yang ditetapkan dalam melawan wabak COVID-19. Apa yang disebutkan dalam khutbah sebentar tadi ialah tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Pada ketika ini, dengan keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, kita juga dituntut untuk memberikan pengorbanan kita dalam bentuk kita mematuhi segala SOP ataupun perintah-perintah yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Katanya kegagalan satu anggota masyarakat untuk mematuhi langkah pencegahan akan membawa kepada kegagalan sebuah negara dalam usaha membasmi wabak tersebut. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan khutbah Aidiladha di Masjid Negara yang bertajuk Pengorbanan dalam Pengorbanan. Solat sunat Aidiladha di masjid tersebut dilaksanakan bermula jam 8 pagi dan disertai sekitar 300 jemaah. Sementara itu, jemaah yang ditemui melahirkan rasa kesyukuran kerana dapat menunaikan solat hari raya walaupun dalam suasana Norma Baharu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab diizinkan untuk kita solat setelah lama kita tunggu untuk nak solat berjemaah macam ni. So perasaan tu alhamdulillah sangat happy lah bila dapat solat berjemaah macam ni. Saya rasa sangat seronok lah. Saya happy sebab dapat peluang semayang kat Masjid Negara ni, dapat kita bersama-sama tunaikan solat Hari Raya Aidiladha. Walaupun sebelum ni Hari Raya Aidilfitri kita tak dapat, tapi Hari Aidiladha ni sangat bermakna lah. Walaupun tak ada ibadah korban, tapi dapat semayang tu, perasaan tu saya rasa sangat happy lah. Hanya warga negara Malaysia dibenarkan menunaikan solat Aidiladha dengan mematuhi peraturan seperti penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan membawa sejadah sendiri bersaiz besar. Walaupun dunia masih berdepan dengan COVID-19, namun ibrah daripada kisah sirah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail perlulah kita hayati, iaitu pengorbanan adalah kunci kepada kemanisan iman. Justru dengan ujian COVID-19 ini semoga dapat meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar walillahil hamd. Saya Abdul Hakim Hassan dan juru kamera Zamir Zulkifli mengucapkan selamat menyambut Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, di Kedah pula kira-kira 200 jemaah menunaikan solat di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Usta dengan diimamkan Imam Masjid Mustafa Kamil Abdul Jamil bermula jam 8.30 pagi.
Menurut Mustafa, persediaan awal telah dilakukan bagi mematuhi SOP dengan penyediaan alat pengimbas suhu badan, buku catatan kedatangan dan cecair pembasmi kuman. Katanya solat Aidiladha kali ini nyata berlainan berbanding sebelum ini. Para jemaah disusun mengikut jarak pematuhan 1 meter dan diminta membawa sejadah sendiri. Di dalam khutbahnya, beliau turut menekankan tentang usaha semua pihak dalam memerangi penularan pandemik COVID-19. Kerana jemaah-jemaah yang hadir di Masjid Sultanah Bahia ini mengikuti patuh apa yang disampaikan oleh kerajaan Malaysia dengan mengikuti perintah kawalan ni, PKP ni, dan mematuhi SOP. Jadi berlainan daripada Hari Raya Aidilfitri pada tempoh yang lalu, di mana ada yang kurang mematuhi. Dalam pada itu, ahli jawatan kuasa masjid turut melaksanakan ibadah kurban. 10 lembu disembelih untuk diagihkan kepada 1,000 anak karya dan golongan asnaf. Umat Islam digalakkan memilih binatang ternakan dari baka terbaik, bersaiz besar dan sihat untuk dijadikan korban Aidiladha. Perkara itu membolehkan lebih ramai fakir miskin dan golongan asnaf mendapat daging berkualiti tinggi yang tidak mampu dibeli mereka pada hari-hari biasa. Menyahut seruan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah mengorbankan seekor lembu sado seberat 700 kg. Lembu baka Chevrolet yang berharga RM14,000 itu mempunyai kuantiti daging yang banyak dengan matlamat dapat dirasai orang ramai yang amat memerlukan. Para ulama tafsir menafsirkan maksud ta'zim syiar Allah, salah satu daripadanya adalah kalau dia korban, dia cari lembu-lembu yang besar, kerbau yang besar, unta yang besar, kambing yang besar, kibas yang besar. Dengan makna dagingnya banyak, tujuannya boleh mengagihkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukannya dengan sebaik mungkin. Jadi itulah sebab kalau boleh lagi besar lagi baik supaya mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang ramai. Tambahnya, hal itu bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad di mana baginda menyuruh orang Islam berlumba-lumba memilih haiwan korban terbaik. Beliau ditemui ketika melakukan korban di Kampung Kubang Kekura, Kuala Terengganu pagi tadi. Turut dikorbankan seekor kerbau yang berwarna merah jambu, 4 ekor lembu baka tempatan serta 3 ekor kambing sambil dipantau pegawai veterina. Anggota polis dan rela turut berkawal di lokasi sembelihan bagi memastikan orang ramai yang hadir mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan tahun ini, sangkar lembu korban menjadi pilihan beberapa masjid di wilayah Persekutuan, antaranya Masjid Al-Muqarrabin di Bandar Tasik Selatan. Ia sangat efisien untuk digunakan semasa COVID-19. Menurut pengerusi masjid Muhammad Arif Abdul Samad, sangkar tersebut mampu untuk menjimatkan tenaga kerja dan masa untuk proses penyembelihan lembu. Jadi secara umum Masjid Al-Muqarrabin mendapati setelah dibuat melalui sangkar ini, ia memberikan kesan yang baik, terutama sekali kita dapat minimalkan dari segi petugas kepada 5 orang dan juga dari sudut pengurusan masa yang kita ambil lebih kurang 5 ke 10 minit untuk satu-satu lembu masuk ke dalam sangkar dan penyembelihan. Jelasnya penggunaan sangkar itu bukan terhad untuk musim korban sahaja, namun boleh digunakan untuk majlis lain termasuk akikah. Dalam pada itu, Ketua Petugas Korban masjid tersebut, Ahmad Kamal Azmi Arsyad berkata, mereka mengalami sedikit masalah pada awalnya kerana ini pertama kali penggunaan sangkar diaplikasikan. Penggunaan sangkar tu ia menjimatkan tenaga apa yang saya sebutkan tadi, dan juga dari segi cuma ianya satu permulaan, starting permulaan daripada korban menggunakan sangkar, jadi kita ada sedikitlah orang kata kegelisahannya, tapi namun alhamdulillah ianya berjaya. Alhamdulillah. Syukur. Masjid Al-Muqarrabin melantik 130 petugas bagi menyempurnakan ibadah korban untuk 8 lembu dan 2 kambing biri-biri bagi memastikan semuanya mengikut SOP. Kita berehat seketika, insya-Allah selepas ini remaja dan ular.
Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dibenarkan pulang selepas 10 hari dirawat di hospital kerana pembedahan membuang hempedu. Kementerian Luar turut memuat naik sebuah video menunjukkan Raja Salman berjalan meninggalkan hospital dengan bertongkat serta diiringi putera mahkota Muhammad Salman. Baginda dilaporkan menjalani pembedahan laparoskopik bagi membuang hempedu di Hospital Pakar Raja Faisal di Riyadh. Sebelum ini, Kerajaan Arab Saudi jarang berkongsi keadaan kesihatan baginda. Kemasukan Raja Salman ke hospital menyebabkan Perdana Menteri Iraq Mustafa Al-Kadhimi menangguhkan lawatannya ke Arab Saudi. Sebuah video dikeluarkan media tempatan selepas pengumuman menunjukkan baginda mempengerusikan mesyuarat kabinet secara maya dari hospital. Raja Salman adalah anggota diraja kedua dari negara Teluk yang dimasukkan ke hospital di tengah-tengah krisis COVID-19 serta penurunan harga minyak mentah dunia selepas pemerintah Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah yang berusia 91 tahun. Di Turki, seorang lelaki duduk bersantai sambil menikmati makanan ringan dan menonton televisyen di atas awan biru. Tenaga pengajar paragliding itu sengaja melakukan aksi ekstrim tersebut demi kepuasan dirinya. Aksi lelaki yang dikenali sebagai Hasan Kaval itu dirakam dalam video klip berdurasi 4 minit 25 saat. Dalam video terbabit, Kaval dilihat duduk di sofa lengkap dengan set televisyen serta lampu hiasan terbang di udara menggunakan paragliding. Walaupun ia sesuatu yang jarang dilakukan, namun rakaman itu menunjukkan lelaki itu nampak sangat selesa. Dia sempat menukar kasut kepada selipar dan mula menonton kartun kegemarannya sambil mengunyah snack kentang dan minuman ringan. Aksi berkenaan menarik perhatian warganet yang memberikan pelbagai reaksi termasuk prihatin dengan langkah keselamatan lelaki itu ketika melakukan aksi lagak ngeri berkenaan. Di Indonesia, seorang remaja perempuan menjadikan ular sawa sebagai haiwan peliharaannya sejak berusia 4 tahun. Calwa Ismah Kamal tidak takut atau kekok memelihara 6 ular sawa bersaiz besar di rumahnya di Purworejo, Jawa Tengah. Remaja itu menjadi perhatian selepas memuat naik video rutin aktivitinya bersama reptilia itu yang tular di media sosial. Video serta gambar remaja itu bermain, mandi dan berpelukan dengan reptilia besar itu tular di aplikasi TikTok dan Instagram. Menurut Calwa, dia mula memelihara reptilia itu sejak usianya 4 tahun dan tidak timbul langsung rasa takut apabila dikelilingi haiwan itu. Malah adik lelakinya turut kelihatan selesa bermain dan hidup dengan reptilia itu. Ibadah kurban antara peluang yang dinanti-nantikan sebagaimana yang dituntut dalam Islam. Pelaksanaannya kini lebih mudah dengan adanya syarikat yang bertindak sebagai pemudah cara bagi menyempurnakan ibadah berkenaan. Dalam tempoh sehingga 13 Zulhijjah ini, peluang itu masih dibuka menerusi syarikat Izi Kurban Sdn Bhd. Menurut pengurus Izi Kurban, tawaran masih dibuka sehingga 1 Ogos bagi pelaksanaan kurban di luar negara. Di Izi Kurban ni sebagai pemudah cara. Kalau ikutkan memang banyak syarikat yang melaksanakan ibadah kurban dan kami juga antara salah satu daripadanya yang menguruskan ibadah kurban. Di luar dan di dalam negara. Kami juga memudahkan cara melalui pendaftaran di website kami di izikurban.org yang mana kalau para peserta boleh tengok di sistem kami untuk mengisi borang maklumat penuh dia kena isi dan sistem pembayaran yang kita buat tu melalui payment gateway melalui sistem FPX. Jelasnya segala urusan ibadah kurban dapat dilaksanakan lebih cepat dan mudah kerana mereka mahu semua orang berpeluang menunaikan ibadah itu. Harga yang ditawarkan pula berpatutan iaitu RM290 untuk satu bahagian, RM2,030 bagi seekor lembu dan RM580 untuk seekor kambing. Kepada yang berminat untuk melaksanakan ibadah kurban bersama Izi Kurban, pendaftaran boleh dibuat secara atas talian atau kunjungi pejabat Izi Kurban yang dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 12 malam. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian tertera.
Kajian penyelidikan dan pembangunan R&D antara keutamaan syarikat FR Kasih Marketing sebelum menghasilkan sesuatu produk. Hasil kerjasama dan konsultasi dari Food Security Innovation and Development Research Centre Universiti Utara Malaysia UUM, syarikat itu tampil dengan set penjagaan kulit wajah Kasih Skincare menerusi formulasi kunyit putih yang terbukti khasiatnya. Turut melalui proses kajian yang teliti ialah produk minuman tambahan keluaran syarikat berkenaan. Pengarah urusannya Muhammad Faizul Rohban Ahmad berkata syarikatnya amat mementingkan proses R&D bagi memastikan produk yang dihasilkan berkualiti selain tidak mengandungi bahan berbahaya. R&D ni sebenarnya dia sangat memainkan peranan yang penting kepada satu-satu syarikat dan juga untuk satu-satu produk. Kerana kita apabila kita melakukan R&D, kita akan mengetahui lebih lanjut apakah kelebihan produk kita dan di manakah kekurangannya dan apakah kebaikan produk kita. Di samping itu sebenarnya ianya mengeluarkan satu fakta ataupun satu garis panduan yang senang kepada para pengguna, dan dengan R&D ini pengguna sebenarnya lebih yakin menggunakan produk kita kerananya ianya telah melalui satu fasa yang sangat-sangat terbaik di dalam satu-satu produk. Itulah kepentingan R&D untuk pada pihak kami di FR Kasih dan juga untuk Kasih Skincare dan juga untuk minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Sementara itu, menurut pengarah Finder UUM Dr. Isyawati Muhammad Ismail, proses R&D sebelum penghasilan sesuatu produk penting kerana ia adalah jaminan kepada kualiti, keberkesanan dan keselamatan terhadap pengguna. Dengan adanya R&D, semua ini akan jelas. Data-data ni adalah data-data saintifik, bukannya data-data testimonial. Dia solid data yang mana dia memberikan gambaran sebenar tentang sesuatu produk ataupun proses tersebut. Jadi lagi banyak data yang kita tahu tentang sesuatu produk, lagi mantap produk tersebut, dan paling penting kita menjaga kebaikan ataupun menjaga kepentingan pelanggan kita yang akan menggunakan produk tersebut. That is why produk-produk yang terhasil daripada R&D, dia kita jelas apa yang dia mampu lakukan, apa yang dia tak mampu lakukan. Selain Kasih Skincare, syarikat ini turut mengeluarkan produk minuman tambahan Arjuna Kasih dan Manja Kasih hasil R&D terhadap herba terpilih seperti Tokar Ali dan Ashwagandha. Arjuna Kasih mengandungi gabungan 13 herba, manakala Manja Kasih pula terdiri daripada 10 herba yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Untuk pertanyaan mahupun tempahan, hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menonton filem Tiada Tajuk lakonan Mawi, Hazama, Along, Joy Daud dan Amira Usman jam 9 malam ini di TV Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.